Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita mendalami meneruskan surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26 bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Bagus Ustaz. Alhamdulillah. Safa apa khabar ini? Alhamdulillah. Macam mana surah kita ayat ini, ayat apa? Oh, hari ini kita nak melihat sambungan bahagian akhir season 2, ya, musim kedua kisah Nabi Musa, dan kita nak masuk kepada kisah Nabi Ibrahim Ustaz. Oh, nak seberang pula. Nak menyeberang laut, dan kemudian kita tengok Nabi Ibrahim bagaimana berinteraksi dengan kaumnya, ya. Dan ini penting untuk kita memahami apakah topik-topik perbincangan dalam kehidupan kita di media, ya, dalam kita berborak-borak dengan rakan-rakan kita, perjuangan untuk memastikan, ya, kefahaman keyakinan masyarakat adalah menuju kepada yang benar, bukannya sekadar menjadi pengisi tempat kosong, ya, mengisi masa kosong yang akhirnya membawa kepada sia-sia, malah menyokong kepada kezaliman. Itu yang kita ingin elakkan. Jadi pada hari ini kita sama-sama ingin memulakan dengan doa ringkas kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kebaikan, tambahkanlah keberkatan kepada diri saya, diri tuan-tuan, semua di kalangan kita dengan ilmu yang kita akan lihat pada halaman 370. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan halaman ini. Daripada ayat yang ke-61, kita akan melihat Nabi Musa dikejar dan gerombolan Firaun ditenggelamkan. Ini adalah sebagai satu lambang kemenangan kepada Nabi Musa bersama Bani Israel yang menunjuk ataupun mengikut petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita masuk kepada kisah Nabi Ibrahim pada ayat yang ke-69 hingga ayat 82. Kisah Nabi Ibrahim, celaan terhadap penyembahan berhala dan penjelasan sifat Allah Tuhan yang berhak disembah. Ini sehingga ayat 83 sebenarnya, ya, di mana ada doa Nabi Ibrahim yang kita ingin belajar dan penting sebagai tanda keikhlasan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita mulakan dengan ayat 61 hingga 73 dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton sahabat-sahabat Al-Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca faham amal. Apa khabar semua penonton-penonton? Diharap semua sihat belaka ceria. Alhamdulillah, kita lagi bertambah ceria kita apabila kita bersama Al-Quranul Karim. Kisah demi kisah yang kita belajar, ini adalah pilihan, kisah pilihan dari siapa? Bukan dari Nabi, bukan daripada manusia, tetapi daripada pencipta kita sendiri. Dialah yang pencipta kita dan dia tahu apa yang kita perlukan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita semua ni Al-Quran Karim. Alhamdulillah,
Saya yakin para penonton tak sabar-sabar nak menyeberang ataupun nak belajar pula kisah seterusnya. Kita baca dahulu ayat yang ke-61 hingga 73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون أو ينفعونكم أو يضرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita bacaan daripada ayat 61 hingga 73 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Terima kasih Ustaz ya. Kita menyambung kepada bagaimanakah ya pengakhiran bagi episod atau bukan episod musim 2 ya, musim 2 bagi kisah Nabi Musa alaihi salam. Sebagaimana kita lihat semalam bahawa Firaun mengikuti ataupun sedang menyusul kepada Bani Israel dan juga yang dipimpin oleh Nabi Musa seramai berapa ratus ribu orang, 600,000 orang kira-kira begitu yang diwartakan ya, yang dicatatkan dalam sejarah, dan ini adalah amat ramai ya, amat ramai 600,000, bukannya 6 orang, bukannya 60 orang untuk menyeberang, untuk lari daripada Mesir, daripada dikejar dan dikelar oleh Firaun dan juga tentera-tenteranya. Maka pada ayat yang ke-61, falamma ya, apabila mereka kedua-dua golongan itu saling berpandangan ya, saling melihat, maksudnya mereka melihat kepada tentera Firaun dan tentera Firaun pun melihat kepada mereka daripada kejauhan, berkatalah pengikut-pengikut Nabi Musa, qala ashabu Musa inna lamudrakun, sesungguhnya kita ini betul-betul akan disusuli dan akhirnya akan ditahan, akan ditawan oleh tentera Firaun. Ini perkataan daripada pengikut Nabi Musa Ustaz ya. Pasal secara manusiawinya memang 600,000 ya, kalau orang yang paling depan tu selamat pun, yang belakang tu kalau masih lagi nak bergerak-gerak tu sempat sahaja dikejar oleh tentera Firaun. Tetapi respon daripada Nabi Musa itu adalah satu perkara yang amat-amat mahal yang perlu kita ambil pelajaran. Betul. Pada ayat 62.
qala kalla. Tak. Sesungguhnya tidak. Ya. Perkataan ini adalah jawapan daripada Allah ketika Nabi Musa di Bukit Tua mengadu kepada Allah bahawa saya ni ada masalah kan dari segi hati saya, dari segi lisan saya, dari segi kesalahan saya. Allah kata kalla, ya, kalla, ya. Malah Allah cakap pada ayat yang ke-15 yang kita lihat sebelum ini, iaitu fadhhaba, kamu berdua pergilah. Ada assurance, ada ketetapan ataupun pujukan daripada Allah bahawa semua itu settle, maksudnya semua settle. Allah akan uruskan. Jadi dengan kepastian daripada Allah itulah yang dibekalkan oleh seorang pemimpin ketua pada Bani Israel, siapa? Nabi Musa. Dia bercakap kepada pengikutnya Bani Israel kalla pada ayat yang ke-62. Malah kalau kita lihat bahawa dalam tamasya yang ada ahli sihir yang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala 3 kali, ya, Allah ataupun Nabi Musa menyatakan tentang Rabb dan tentang Rabb, nak menceritakan bahawa jangan sampai lupa bahawa sebenarnya inna ma'iyya rabbi sayahdin, sesungguhnya Allah bersama dengan kita, ya, bersama kita adalah Tuhanku sayahdin, pasti dia akan menunjuk kepada kita semua. Perkataannya menarik Ustaz, ya, inna ma'iyya rabbi. Ya, pasal ma'iyya ini pasal pada waktu itu Nabi Musa kena pujuk diri dia dahulu, ya, dan dia amat customize kepada Nabi Musa. Pasal kalau waktu itu orang dah jaga dah, apalah Nabi Musa betul ke ni, habislah kita kena kecam. Memang ini perangai Bani Israel, tapi nak kena selamat juga. Nabi Musa menguatkan dirinya, kata inna ma'ayya rabbi sayahdin, pasti akan diberi petunjuk, Allah pasti akan tolong kita. Perkataan ini akan diulang oleh Nabi Ibrahim nanti bila kita belajar. Dan pada ayat yang ke-63 berlakulah, ya, satu wahyu. Allah berikan ilham wahyu kepada Nabi Musa, pukullah, ya, sentuhlah bi'asak dengan tongkatnya pada al-bahr, kepada lautan. Maka apa yang berlaku? Fanfalaqa, ya, maka terpecah dua, terbelah dua, dan pada setiap belahan itu seperti gunung yang tinggi. Dan Allah kata taud itu adalah gunung yang tinggi, al-azim, yang hebat. Jadi Allah nak menceritakan bahawa ini bukannya bukit ataupun bentuknya rendah, ya, dia cukup besar dan ianya sesuai untuk 600,000 orang melintas di lautan tersebut. Dan apakah yang berlaku? Selamat, ya. Pada ayat 64, wa azlafna thummal akharin, iaitu dan kami mendekatkan di sana kaum yang lain, ya, kami mendekatkan. 600,000 tu rasa susah nak diuruskan, tetapi Allah dekatkan. Jadi akhirnya selamat mereka menyeberang daripada laut yang amat luas tersebut. Allah memberi komentar pada ayat 65, wa anjayna Musa, kami menyelamatkan Musa wa man ma'ahu ajma'in, satu pun tak tertinggal, ya, satu pun tidak tertinggal. Dan ini sebagai bukti apa? Kepada kebenaran perkataan kalla yang Nabi Musa mengadu kepada Allah, saya ni bimbang, ya, tetapi Allah kata kalla, no problem, ya, don't worry, buat kerja kamu, Allah akan uruskan. Pelajaran untuk kita apa dalam hidup kita ini ialah yang penting kita tahu apa yang perlu kita buat, yang Allah seru di dalam Al-Quran. Dia punya kesannya, impaknya, hasilnya itu kita serahkan kepada Allah. Itu adalah asas untuk kita berjaya. Kalau tidak Ustaz, ya, kadang-kadang kita rasa macam boleh ke ni? Kan? Boleh ke ni? Bila cakap boleh ke ni dan tidak menguatkan bahawa inna ma'iyya rabbi, kita mungkin tak buat lah. Kan, kita rasa kalau tuan-tuan yang buat bisnes, ya, boleh ke ni? Belum buat apa lagi dah cakap boleh. Memang kita tak boleh menghasilkan natijah, ya, tetapi sebenarnya kita buat tugas kita, biar Allah buat tugas Allah dalam menuju kejayaan. Dan akhirnya Allah kata thumma araqnal akharin, kami tenggelamkan semua kaum yang lain. Allah tak beritahu pun kaum Firaun, Ustaz, ya. Allah tak nak mention nama Firaun pun, Allah beritahu akharin, nak menceritakan betapa hinanya mereka yang kufur ini, yang melawan kepada perkataan Allah. Allah cakap ditenggelamkan yang lain-lain tu. Ya, ini sebagai satu penghinaan
Dan kalau kita pergi ke Mesir tengok piramid ustaz ya, kalau ada yang nak gambar tu jangan gambar dengan senyum ya, pasal Allah dah hina, jangan pula kita menaikkan balik. Oh ini hebat ni, ini Ramses yang keberapa saya dapat bergambar. Jangan dipuja kerana Allah menghina pada ayat 66 tersebut. Komentar daripada Allah ayat 67 68 kita nak baca sekali lagi. Komentar yang sama pernah muncul pada surah Asy-Syu'ara pada ayat yang ke-8 dan 9. Sama, sebiji sama. Mari kita baca sekali lagi ayat yang ke-67 68 sekali lagi. Silakan Ustaz. Baik, kita mengulang-ulang ayat yang ke-67 dan 68. Banyak ayat seumpama begini Ustaz Fas Ya. Insya-Allah kita baca lagi pada ayat 67 dan 68. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sadaqallahu alazim. Surah Al-Azim ayat yang ke-67. Sesungguhnya demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Dua ayat ini adalah ayat yang sama seperti awal surah Asy-Syu'ara, menceritakan tentang apa? Satu ayah ya, satu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat kepada awal surah Asy-Syu'ara itu, bila pelbagai orang-orang musyrik itu memohon untuk diturunkan bukti-bukti kebesaran daripada Allah lagi selain daripada Al-Quran, Allah menyatakan ambatna, Allah telah suruh perhatikan kepada tumbuh-tumbuhan bahawa itu juga adalah kebesaran Allah yang boleh nampak depan mata. Boleh nampak depan mata sebelum wahyu datang, kerana bila nampak bukti depan mata tumbuhan berfikir dengan akal yang ada, sebenarnya bila datang wahyu itu tidak bermasalah untuk kita proses di dalam kehidupan. Tetapi kalau ada tumbuhan pun tak dapat berfikir bahawa ini adalah bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh manfaat daripada proses yang daripada cahaya matahari memberi kesan kepada stomata dan berlakunya fotosintesis dan akhirnya lahir makanan dan sebagainya. Kalau itu tak boleh berfikir, maka bila dapat wahyu, kemahiran berfikir itu tidak digunakan, maka ia akan menyebabkan seseorang itu gagal menghargai kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ayat ini sama, selain daripada tumbuhan, Allah membawakan sejarah Nabi Musa bersama dengan Firaun diselamatkan. Kalau kita pergi ke Mesir, ada lagi mumia bagi Firaun ini yang Allah izinkan untuk ia kekal sebagai ayah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, tetapi ramai orang yang tidak beriman ustaz ya. Statistiknya kalau di dunia ini 5 bilion orang, yang Islam hanya 1.5 bilion sahaja. Itu pun tak semestinya semuanya betul-betul beriman. Dan Allah menyatakan wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Kalau nak ikutkan kepada apa yang berlaku pada Firaun itu, Allah boleh azab dan hancurkan. Tetapi bagi orang musyrik di Mekah ya, ketika peristiwa ataupun surah Asy-Syu'ara ini turun, Allah kata Allah ini berkuasa nak buat macam Firaun ya, ditenggelamkan, tetapi ada satu perkataan di sini, Ar-Rahim, Allah masih menyayangi. Allah memberi peluang ustaz ya kepada kita semua, kepada siapa sahaja untuk melihat kebesaran Allah dalam bentuk sains ataupun tumbuh-tumbuhan, dalam bentuk sejarah ya, untuk sama-sama kita kembali cepat-cepat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kisah Nabi Musa dan diikuti dengan kisah Nabi Ibrahim ya, watlu alaihim naba Ibrahim pada ayat yang ke-69. Apakah yang ada dalam kisah ini? Ia bercakap tentang bagaimana dia bercakap pada ayahnya dan juga kaumnya, apa yang kamu sembah ya, apa ma ta'budun, apa yang kamu sembah untuk
memberi gaya berfikir, dialog agar mereka jangan sampai tumpul akalnya dalam berhadapan dengan kebenaran. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan. Daraka iaitu menahan, ini adalah perkataan yang diucapkan oleh ashabu Musa, ya, iaitu pengikut Nabi Musa pada ayat 61, iaitu kami pasti akan ditahan, inna lamudrakun, 12 kali disebut di dalam al-Quran, tetapi rupa-rupanya Nabi Musa menjawab kalla, tidak, ya, kerana Nabi Musa mempunyai jati diri tauhid yang besar, dan itulah tugas kita tuan-tuan, mengingatkan diri kepada keluarga kita. Kalau banyak perkara cabaran dalam hidup kita, kita ada Allah Sayahdin yang pasti memberi hidayah, yang akan menolong kita. Inna ma'iya rabbi, Tuhan bersama dengan kita. Jati diri itulah yang kita kena bina betul-betul dengan kita membuat ibrah, mengambil ibrah kisah Nabi Musa sebentar tadi. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca faham aman insya-Allah. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim ketika dia, yakni Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah itu? Persoalan yang dilontarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran sekalian, alhamdulillah kita bertuah sebenarnya kisah demi kisah daripada kisah anbiya, kisah para nabi yang Allah Taala muatkan. Allah pilih kisah ini, Allah pilih daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dimuatkan dalam Al-Quran Al-Karim sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah pasti mempunyai nilai kebaikan yang sangat banyak dalam kehidupan kita jika kita betul-betul menyelusuri Al-Quran Al-Karim. Setiap masa kita boleh baca, setiap waktu di mana sahaja kita boleh baca. Dan hari ini kita dalam My Quran Time, baca faham amal. Alhamdulillah, Ustaz Fas akan cerahkan lagi sebab tadi tak sempat lagi nak tadabbur semua di hujung separuh masa pertama tadi, Ustaz Fas. Baik, alhamdulillah kita ambil sikit tajwid pada hari ini. Kita menyambung perbahasan kita berkenaan hukum ra' ataupun hukum tebal dan nipis, perbahasan pada huruf ra'. Yang mana huruf ra kita dah bahaskan bacaan yang tebal. Sekarang kita masuk bacaan yang nipis pula. Okey, huruf ra yang dibaca tarqi ataupun nipis, ia berlaku dalam beberapa keadaan. Semalam kita dah sebut ra berbaris di bawah nipis, ri bila sebut baris nipis, automatik nipis baris bawah. Ra baris bawah automatik nipis. Adapun hari ini contoh ra yang dibaca nipis ialah ra yang sakinah, ra matilah, ra yang mati, yang mana huruf sebelumnya berbaris bawah. Berbaris bawah, sama ada di tengah ke ra itu ataupun di hujung kalimah. Di awal tak bolehlah ra mati di awal, macam mana nak baca kan? Huruf pertama dah mati, nak baca macam mana? Tak bolehlah. Di tengah dan di hujung boleh. Okey. Okey, contohnya kita ambil contoh Firaun lah. Bukanlah kita nak berbangga dengan Firaun tu, tapi dibaca dengan nipis, tak dibaca dengan tebal. Jangan kita berbanggalah, baca dengan nipis saja. Wa fir'aun, fir ra mati sebelum dia berbaris di bawah. Wa fir'aun. Contoh yang kedua, isbir. Dengan sabarlah, isbir, ra tu dibaca dengan nipis. Jangan baca isbir. Jangan baca Fir'aun. Okey, itu slide kita pada hari ini. Maka ra mati sebelumnya berbaris di bawah, kita baca dengan nipis. Okey, baca dengan nipis macam mana? Fir'au, jangan fir, itu tebal. Fir juga isbir wa fir'auna wallahu alam.
Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz. Hari ini yang mudah pula Ustaz ya. Mudah Yang ringan punya Isbir dan juga Fir'aun tadi kan. Satu kalau perkataan tadi itu pun jangan dibesar-besarkan kan. Fir'aun itu sesuailah. Ya, sesuailah ya. Kecilkan Fir'aun itu dan Isbir itu untuk kita melihat bahawa bila bersabar kita membesarkan Allah ya, dan tidak membesarkan masalah yang ada kan. Kalau tidak aku dah sabar ni dah habis dah ni kan. Itu kerana rasakan bahawa Tuhan tidak cukup besar Ustaz ya. Jadi itu mungkin salah satulah sudut bila kita melihat perkataan itu sendiri. Tak adalah kaitan langsung pun ya dengan huruf tadi itu. Yang penting ikut peraturan yang ada ya. Baik. Alhamdulillah kita ingin meneruskan pada ayat 74 hingga 83. Kisah yang seterusnya adalah kisah Nabi Ibrahim bercakap kepada ayahnya, kepada kaumnya, ma ta'budun, apa yang kamu sembah ya, apa yang kamu ibadahkan. Maka mereka menyatakan pada ayat 71 itu, qalu, kami menyembah kepada asnama, iaitu kepada berhala, fanadhallu laha akifin, yang menyebabkan kami ini beriktikaf ya, tekun menyembahnya. Tetapi asnam ini selain daripada dia berhala Ustaz ya, dia adalah berhala industri. Ya, dia ada berhala industri. Maksudnya apa? Dia menjadi satu industri kepada orang pada waktu itu. Mereka buat bisnes dengan berhala. Buat bisnes ya. Jadi bila ditegur kamu sembah apa, satu kumpulan ialah kerana mereka memang pengguna. Jadi mereka kata kami ni dah biasa dah berteleku ataupun sudah beriktikaf, tekun menyembah kepada berhala ini. Tetapi ada satu lagi kumpulan, mereka ini amat tekun kerana itu adalah sumber pendapatan mereka. Mereka ni lebih marah lagi daripada orang yang kena tegur ni, pasal dia mengganggu periuk nasi mereka. Ya, jadi pada ayat yang ke-72 itu qala ya, pada ayat 72 ya, iaitu Nabi Ibrahim berkata, adakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Kali ini kita dibawakan kepada dalil akli Ustaz. Sebelum ni dalil tarikhi dengan sejarah. Allah bawakan bukti-bukti. Kalau tak percaya, pergi ke Mesir, pergi ke Jordan, pergi ke kawasan Timur Tengah untuk melihat sejarah yang ada. Kalau di awal surah Asy-Syu'ara, sila perhati kepada hissi, kepada deria, tengok pada tumbuh-tumbuhan untuk kita menghargai nakli daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah bawakan dalil demi dalil nak membawa kita kepada akhir surah Asy-Syu'ara ini. Bila kita berhujah, kita kena ada dalil. Ya, jadi Nabi Ibrahim membawakan dalil akli. Kita nak baca daripada ayat yang ke-74 sambungan. Bila ayat 73 Nabi Ibrahim mempersoalkan, berhala ni boleh ke memberi manfaat, boleh ke dia memberi mudarat? Kalau boleh, tunjukkanlah. Dia mempersoalkan pasal itu akan menyebabkan akal berfungsi dengan cara yang terbaik. Itu cara kita membina keimanan. Dalil naqli, dalil hissi, dalil tarikhi, dalil fitri, fitrah kita nakkan kepada Tuhan. Nanti kita akan tengok pada di hujung bahagian kedua ini yang kita nak baca daripada dialog Nabi Ibrahim. Jom kita baca sama-sama ayat 74. Baik, masya-Allah, kita nak sambung bacaan kita. Kita tutup dulu kisah Firaun, yang mana kita jangan membanggakan dengannya sebagai satu contoh simbol kesombongan yang Allah Taala ceritakan dalam Al-Quran. Bukanlah untuk kita besarkan, tapi supaya kita tak jadi macam Firaun yang merupakan lambang kesombongan, sehingga kita telah belajar dalam surah Taha, dia mengaku sampai mengaku jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Inilah kesyirikan yang sangat berat. Kita dalam orang-orang beriman, kita nak menjaga tak jadi seperti Firaun, jadilah seperti Nabi Musa. Dan kita nak pindah seterusnya kisah Nabi Allah Ibrahim. Jadi bagaimana bila kita berhenti ini, itu musim kedua ya. Ada musim ketiga nanti ada dalam surah Al-Qasas. Jumpa lagi. Yang itu kita akan tengok sudut lain pula. Seronok Ustaz. Ya. Jadi kisah dalam Quran ni dia banyak musim, pasal kadang-kadang kita satu musim dah semangat dah nak ikut Nabi Musa, lepas tu tertidur kejap, kurang bersemangat, Allah gerakkan balik dengan musim 2, 3 dan seterusnya, insya-Allah. Itulah title kalimullah Nabi Musa. Ni pula Nabi Ibrahim Khalilullah pula. Khalil. Allah Taala jadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil kekasihnya. Sebab apa? Kita baca dulu kisah Nabi Ibrahim yang melayakkan dia mendapat title gelaran tersebut. Ayat 74 hingga 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu bal wajadna aba كذلك
يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan ayat 74 hingga 83 yang menyambung kepada apakah yang berlaku pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah Ustaz ya. Kalau katakan kalimullah itu kepada Nabi Musa bercakap, itu sebabnya kita tengok hujah-hujah yang dicakapkan oleh Nabi Musa depan Firaun tu. Kan, depan Firaun yang telah berbudi, yang telah pun menjaganya, tetapi Nabi Musa tetap dipelihara perkataannya itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Pada waktu dia diprovoke ya, semalam kita tengok macam mana Nabi Musa itu dihenyak tetapi tetap juga terus steady ya. Jadi mari kita tengok kepada apakah respon daripada kaum Nabi Ibrahim ini bila dikatakan kamu sembah ni dia ni yang kamu sembah ini dia boleh ke mendengar kamu minta apa-apa kan, boleh ke dia memberi manfaat, bolehkah dia memberi mudarat ya. Contohnya kalau ada lalat tu boleh ke dia kejar lalat tersebut. Okey, dalam surah sebelum ini sudah pun diberikan perumpamaan tentang zubaba, tentang lalat. Maka jawapan mereka bal ya, tidak, wajadna, kami mendapati bahawa nenek moyang kami kadzalika yaf'alun, memang ini adalah apa yang telah dibuat oleh nenek moyang kami, berbuat begini. Dia kata bahawa apa yang kami buat ini adalah ikut nenek moyang kami. Istilahnya kadzalika yaf'alun, bukan ya'malun Ustaz ya. Yaf'alun ini apa maksud tuan-tuan? Kita dah belajar sebelum ini. Yaf'alun buat tanpa sedar. Buat tanpa sedar. Macam kita fa'ala Ustaz ya. Kalau kita katakan berjalan ke tanpa kita sedar, itu yaf'alun. Tapi kalau kita berjalan dengan niat untuk pergi ke masjid sebagai amal ibadah, itu ya'malun. Berbeza, tetap berjalan juga, tapi satu dengan niat, satu lagi dengan tanpa sedar ya, tanpa sedar. Maka bila digunakan istilah kadzalika yaf'alun, kami buat jelah kan, pasal kami ikut kepada orang-orang terdahulu. Ayah kami buat begini, kami buatlah begini. Ini adalah jawapan daripada kaum Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim mengatakan afara'aitum ma kuntum ta'budun, ya, apakah kamu tidak memerhati apa yang kamu sembah itu kan? Tak perhati ke ayat 75, antum wa abaukumul aqdamun ya, perhatikan balik apa yang kamu sembah, yang adakah kamu betul-betul memerhati pada nenek moyang kamu? Pasal sebenarnya nenek moyang itu pun sendiri mungkin dia tidak pernah jumpa ya, ataupun dia mungkin dah berjumpa tetapi dia tidak memerhati secara benar perkara tersebut. Maka Nabi Ibrahim menyatakan kebenaran ya pada ayat yang ke-77, fa innahum aduwwul li, semua berhala-berhala yang kamu sembah ini adalah musuh kepadaku, illa rabbil alamin, kecuali Tuhan sekalian alam. Apa yang ditekankan dalam ayat 77 ini Ustaz ya, sebenarnya Nabi Ibrahim meneguhkan jati diri. Kalau Nabi Musa jati diri ketika berhadapan dengan Firaun, kata kalla, kita tidak akan dikejar, akan ditahan pasal Tuhan ada. Ya, itu
jati diri tauhid. Maka ketika Nabi Ibrahim bersama kaumnya, jati diri tauhid itu ditunjukkan dengan mengatakan bahawa semua ini adalah musuh. Bila cakap semua ini adalah musuh, dia sebenarnya menyatakan perang kepada kaumnya. Kaumnya tidak akan suka, ya. Raja-raja pada waktu itu tidak suka, ayahnya tidak suka. Tetapi Nabi Ibrahim sebagai seorang yang benar-benar dekat dengan Allah, yang sentiasa bersama Rabbul Alamin, menyatakan fa innahum aduwwul li illa Rabbul Alamin. Lebih daripada itu, siapa Rabbul Alamin? Nabi Musa sudah menerangkan Rabbul Alamin itu siapa Tuhan dengan 3 kali penerangannya. Kali ini Nabi Ibrahim Khalilullah menerangkan dalam bentuk yang amat-amat dekat dengan hatinya. Kan ya, pasal Khalil ni kawan yang amat rapat. Jadi macam mana Nabi Ibrahim merasakan kedekatan kepada Allah diterangkan pada ayat yang ke-78 sehingga ayat yang ke-81. Kita baca bersama, siapakah Tuhan yang mentadbir sekalian alam dan apa kaitan dengan ketauhidan kita yang akan menjaga kita menjadi kawan yang paling rapat dengan kita untuk kita sama-sama jadi hamba beribadah pada Allah. Kita baca bersama. Baik, kita nak baca ayat 78 hingga 81. Apakah yang dirintih ataupun yang diluahkan oleh Nabi Ibrahim? Satu perkataan yang cukup hebat. Kita baca ayat 78 hingga 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي Surah Al-Azim. Beginilah penerangan daripada Nabi Ibrahim Ustaz, ya, mendidik kepada masyarakat pada waktu ini, ya, berbanding dengan masyarakat pada waktu itu yaf'alun, buat sahaja, ya. Sebabnya kalau kita dalam rumah kita pun Ustaz, ya, kalau ayah cakap pada anak untuk mengajar solat, kalau anak sendiri bertanya untuk apa solat, ya, jangan cakap buat je. Kan, kalau buat saja tanpa ayah menerangkan ataupun mengapa kita kena baca Quran, ya abah, ya, banyak kali abah setiap hari baca Quran, kan, buat jelah, kan, orang suruh buat saja. Itu adalah kaedah pendidikan oleh kaum Nabi Ibrahim. Ayahnya memang cakap yaf'alun, kan, mereka buat, kita buat jelah, buat apa kita nak mempersoalkan. Itu menyebabkan tidak berfikir dan akhirnya terpesong daripada jalan yang sebenarnya. Maka apakah yang dididik oleh Nabi Ibrahim? Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Menerangkan kepada kaumnya bahawa Tuhan yang Rabbul Alamin ini, dia menciptaku dan dia memberi hidayah petunjuk kepadaku. Ya, dalam perkataan khalaqani Ustaz, ya, tak, bukannya khalaqana, ya, tapi khalaqani. Mengapa? Ini personal bagi saya, ya. Bila cakap personal ini, Nabi Ibrahim amat khalil, ya. Mereka dah tak setuju, tak apa, tapi Tuhan cipta aku. Kalau kau dapat pelajaran, kamu akan juga dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Ibrahim menyatakan Tuhan tak jadikan saya sahaja tapi tidak diberikan petunjuk, ya. Jadi fizikal besar tapi tidak diberikan software, kan. Dia beri sekali softwarenya hidayah dan hardwarenya adalah diri saya. Ayat yang ke-78. Ayat 79, wallazi huwa yut'imuni, dialah yang memberi saya makan dan juga memberi minum. Kalau dalam ayat yang ke-78 Ustaz, tidak ada perkataan huwa, itu huwa yahdin. Tapi kalau khalaqani tak ada huwa, ya. Imam Syarawi menyatakan bahawa khalaqani tak ada orang yang kata saya cipta manusia, tapi ada yang kata saya ceramah kat dia, saya beri hidayah, petunjuk yang menyebabkan dia mendapat pencerahan. Tapi sebenar-benarnya huwa yahdin, hanya Allah. Hanya Allah, ya. Pada ayat yang ke-79, yang beri makan Allah letakkan huwa, tambah lagi huwa di situ nak menunjukkan apa? Biasa orang cakap Ustaz, ya, bos saya, kalau saya tak ikut cakap bos, susah nak cari makan, dia bagi makan dekat saya. Ayah saya bagi makan. Tapi sebenarnya yang memberi makan adalah siapa? Huwa. Tapi minum air,
Allah beri air, kita tahu dah air ini tak ada siapa yang boleh menurunkan daripada langit, ya. Awan itu, cumulonimbus itu akhirnya menyebabkan air hujan turun, tak ada siapa yang claim, oh sayalah yang memberi air. Jadi Allah tidak letakkan huwa pada ayat yang ke-79. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Nabi Ibrahim ini amat beradab. Salah satu ta'addub, ya, salah satu cara mengajar adab dalam ayat ini ialah Nabi Ibrahim bila cakap sakit dia tak cakap Allah yamrid, ya, Allah lah yang menyakitkan saya, tapi apabila aku sakit dialah yang yashfin, yang menyembuhkan. Ada huwa Ustaz. Ada huwa. Pasal biasa orang jumpa doktor, doktor tu dia bagi ubat memang berkesan lah. Kan, kalau makan itu memang berkesan. Huwa yashfin. Tuhan yang sebenar-benarnya menyembuhkan. Pasal apa? Tak ada doktor yang setakat ini saya jumpa Ustaz, ya, yang dia kata dia sanggup kalau saya sign satu surat, dia bagi ubat pada saya, sign surat bayar 1,000 lebih sikit, kemudian dia janji besok sembuh. Tak ada. Ya, tak ada satu doktor pun yang berani untuk memberi kepastian tersebut. Kerana apa? Kerana ubat ada orang makan dia sembuh, ada orang makan tak sembuh. Kerana hakikat sebenar-benarnya fahuwa yashfin. Yumituni pada ayat yang ke-81 tidak ada perkataan huwa, ya. Kerana mematikan, menghidupkan, tak ada siapa yang boleh kata oh saya baru menghidupkan seorang baby, tak ada. Kan? Dan baru saya mematikan seorang manusia, tak ada. Ya. Jadi di situ tidak ada masalah dari segi ketauhidan. Akal yang sejahtera, fitrah yang sejahtera, tauhidnya itu tahu bahawa Tuhan mematikan, Tuhan yang menghidupkan bagi sesuatu nyawa yang ada. Inilah tarbiyah pendidikan satu persatu oleh Nabi Ibrahim, bukan macam kaum Nabi Ibrahim yaf'alun. Buat jelah, ya. Kan? Buat jelah, tak payah nak soal-soal. Ini yang menjadi asas dalam pendidikan Islam ini sendiri. Tuan-tuan sekalian, ayat 82 dan 83. Apa isinya lagi? Kita nak baca sekali lagi sempat Ustaz? Boleh. Kita baca Ustaz, ya. Ayat yang sambungan tadi, ya. Sambungan, tapi kita baca ayat 83 itu doa Nabi Ibrahim minta diberikan kefahaman dan bergabung dengan orang-orang soleh. Doa ini sebenarnya Nabi Ibrahim minta, kalau kita minta, harapnya Ustaz kita bersama Nabi Ibrahim suatu hari nanti insya-Allah. Masya-Allah. Rabbi habli hukma wa al-hakim bisus. Ayat 83, ya. 83. A'udzu minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukman Sadaqallahul Azim. Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ini adalah doa beliau selepas menyatakan ketauhidan, kemudian memohon keampunan pada ayat yang ke-82 kepada kesilapan-kesilapannya, kerana orang yang makin bertauhid Ustaz, ya, selalu sedar bahawa saya ini banyak kesilapan, banyak kekurangan, dan kekurangan itulah yang menyebabkan timbulnya hikmah. Bila kita sedar kita ni banyak kekurangan, maka Allah akan beri lebih banyak lagi hikmah kepada kita dan akhirnya digabungkan bersama orang-orang yang soleh. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, iaitu yang pertama, resolusi kita untuk yakin pertolongan Allah melangkau perancangan manusia walaupun semuanya bergabung untuk menghancurkan kita. Yang pertama. Yang kedua, jangan melakukan sesuatu sekadar mengikut amalan orang terdahulu, tetapi perlu diasaskan kepada akal, ilmu yang benar. Dan yang ketiga, selalu berdoa digunakan hikmah dan sentiasa berdamping dengan orang yang soleh. Ini adalah doa Nabi Ibrahim yang kita doa kita dapat bersama dengan Nabi junjungan yang mulia suatu hari nanti insya-Allah. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita untuk sama-sama kita menjejak kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa yang terus berjuang dengan wahyu, ya, menggunakan akal, menggunakan deria hissi, menggunakan sejarah. Inilah yang kita ingin bina dalam masyarakat kita dalam tabung gerakan Al-Quran. Sumbangan tuan-tuan kita gunakan untuk kita memperkasakan ilmu akal seperti bahasa, matematik, sains dengan ilmu sejarah yang ada perlu diperkasakan dengan Quran, dan kita harapkan suatu hari nanti semua orang belajar subjek di sekolah, mereka nampak Al-Quran memberi cahaya kepada mereka. Kita bertemu dalam ulangan pada malam ini dan juga pagi esok. Terus kita akan menyambung halaman 371 insya-Allah. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Insya-Allah. Assalamualaikum.